Sekejap ah. Bagi seminit jap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. سورة آل عمران. وقال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Sadaqallahu azim. Suratul Baqarah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billahi summa istaqim. Muslimin, muslimat, termasuk pihak penganjur yang sudi menjemput pada malam ini, saya dahului dengan ucapan alhamdulillah, syukran jazilan. Pertama-tamanya, sebelum kita pergi lebih jauh, ana dengan rendah dirinya mengingatkan diri ana yang dhaif ni terlebih dahulu. Marilah sama-sama kita mulakan pertemuan malam ini dengan kita membetulkan niat hadir tiada sebab lain tetapi semuanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Sesuai apa yang telah diingatkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Wa qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan seseorang itu akan disandarkan apa niat yang ada dalam diri masing-masing. Kenapa Ustaz Suhaimi live malam ini? Ingin mencari populariti, ingin mendapat sokongan, like Facebook dan sebagainya. Masya Allah, biarlah anda sebut contoh tu pada diri anda sendiri. Maka itu sahajalah yang anda akan dapat pada malam ini. Wa na'udzubillah min zalik. Marilah sama-sama kita betulkan niat kenapa hadir. Ya, saya hadir waktu PKP, tiada sebab lain, tak ada kerja lain. Maka saya duduk dengan kuliah kerana Allah. Kenapa datang kuliah menyampaikan peringatan pada malam ini? Saya hadir atas jemputan audio kuliah daripada saudara Abu Bakar. Hadirnya saya ini kerana Allah. Moga-moga akhir itu kerana Allah. Kita semua akan dipilih oleh Allah berada dalam amal soleh. Sehinggalah kita tamat pertemuan kita pada malam ini. Setelah kita betulkan niat, bila kita hadir malam ini kerana Allah, ingat sahaja Allah, maka saya tidak akan jemu mengingatkan semua pihak termasuk diri saya yang dhaif ini. Ingat sahaja Allah, ucapkan alhamdulillah, syukur pada Allah. Kenapa syukur? Ya, saya syukur kerana limpahan kurniaan yang cukup banyak yang diberi oleh Allah kepada kita semua. Tetapi yang sangat-sangat penting, syukur itu disandarkan kepada Allah adalah kerana Allah telah memilih kita di kalangan hamba-hambanya yang menikmati dua nikmat yang terbesar. Apakah dua nikmat itu yang telah diberi oleh Allah kepada kita? Nikmat Islam, nikmat iman. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Ingat, selalu bisikkan dalam diri, ke telinga sendiri, isteri dan anak-anak di rumah, bahawa segala limpahan nikmat yang namanya rumah, harta benda, makanan yang sedap, harta, wang, ringgit, ini semua nikmat, ya.
tetapi yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman. Alhamdulillah. Maka kita buktikan syukurnya kita dengan nikmat Islam dan iman ini dengan caranya bagaimana? Buktikan. Maka jadilah manusia yang patuh dengan semua perintah dan tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah sebahagian para ulama mengingatkan kita, kalau kita ingin melihat adakah kita ni benar-benar bersyukur dengan nikmat Islam dan iman sebagai hamba, buktinya kita sendiri yang boleh ukur. Antaranya ialah bila kita diuji dengan ujian yang kecil, maka kita terus bersabar, menerima dengan ucapan Alhamdulillah yang ala kulli hal. Kenapa? Sebab kita hamba. Sabar. Kita tak sehebat ujian yang dilalui oleh saudara mara kita yang berada di mana? Palestin, Syria, Myanmar dan banyak lagi negara-negara Islam yang hari ini rakyatnya, terutamanya saudara seagama, seakidah, diuji dengan berat sekali. Terutamanya rakyat Palestin di Sheikh Jarrah Baitul Maqdis. Kita dengar hari-hari terus diasap, digasak, rumah mereka diambil oleh pendatang haram Yahudi laknatullah. Itu sebahagian yang kita mesti sedar dengan nikmat yang diberi oleh Allah kepada kita pada malam ini. Muslimin muslimat rahmatullahi sekalian. Sebab itulah bila kita diuji, ingat ujian Allah itu akan mendatangkan kebaikan kepada kita semua. Maka sebab itu malam yang penuh dengan keberkatan ini, mari sama-sama kita tadabbur satu ayat dalam Al-Quran Suratul Baqarah ayat 214. Di mana ayat ini kita akan kaitkan pertolongan dan syurga Allah akan diperolehi dengan cara kita sabar dengan ujian yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala fil Kitabil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 214. Allah SWT berfirman yang bermaksud, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum datang kepada kamu, yakni ujian, sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Massatuhumul ba'sa wad-dharra'u wa zulzilu. Mereka, yakni orang-orang sebelum kamu itu, ditimpa dengan massatuhumul ba'sa'u, malapetaka, kesengsaraan, wa zulzilu, serta digoncangkan, yakni dengan ujian yang berbagai jenis cubaan. Hatta yaqula rasulu wallazina amanu ma'ahu, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, mata nasrullah, bila datangnya pertolongan Allah. Ala, ingatlah, inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 214. Muslimin muslimat secara alam maya yang dirahmati Allah sekalian, dengan merujuk kitab tafsir Ibn Katsir, kita ringkaskan, Allah SWT mengingatkan saya dengan kita semua yang sedang ada ujian yang namanya COVID-19 dan sebagainya. Am hasibtum an tadkhulul jannata, apakah kamu kira kamu akan masuk syurga? Maksudnya apa? Nak masuk syurga? Adakah kamu akan masuk syurga sebelum kamu diuji, dicuba? Nak masuk syurga sebelum ujian? Allah sebut pada kita nak masuk syurga sebelum ujian.
Cuba lihat orang-orang sebelum kamu. Apa yang berlaku pada orang-orang sebelum kamu, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para salafus salih, imam-imam besar, Imam Syafi'i dan sebagainya, Imam Ahmad, bagaimana mereka berhadapan dengan kehidupan mereka. Apa yang berlaku pada mereka? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra. Mereka itu sebelum kamu ni telah ditimpa al-ba'sa'u. Apa makna al-ba'sa'u? Malapetaka. Wad-dharra'u, kesengsaraan. Kesengsaraan ini para ulama tafsirkan apa yang sengsara itu. Berbagai jenis penyakit, musibah dan ujian. Dahsyat. Kalau saya bagi contoh Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi pengarang kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Orang yang hebat dengan ilmunya, tetapi 7 tahun akhir kehidupan dia, ulama besar ini, Imam Az-Zahabi, diuji oleh Allah dengan penyakit buta 7 tahun sebelum kematian. Masya Allah. Sobar Imam Az-Zahabi yang mengarang lebih kurang 215 buah kitab seumur hidup dia. 7 tahun sebelum kematian beliau, Allah uji dengan matanya tidak lagi boleh melihat. Allahu Akbar. Ini nak kira ujian orang dengan ujian kita. Kata Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, perkataan al-ba'su, al-ba'sa'u, al-ba'sa'u, maknanya kefakiran. Fakir, miskin. Hari ini ujian Allah. Covid, ramai orang berhenti kerja. Tak ada pendapatan. Ya, ustaz bolehlah cakap. Ustaz ada pendapatan. Peniaga kecil macam mana? Ya, betul. Kita boleh cakap. Mereka-mereka yang duduk dalam pendapatan sepenuh masa, perniagaan kecil-kecilan, di tepi jalan, di pasar malam. Allahu Akbar. Baru ni ada satu hamba Allah, kerjanya berniaga secara kecil-kecilan, buka kedai bandel dan sebagainya. Maklum PKP tutup, anak pula kena pembedahan jantung. Ujian. Nampak? Kita, macam mana ujian kita? Seberat orang ini? Masya Allah. Maka sebab itu, perkataan satu lagi yang disebut oleh Al-Quran selepas al-ba'sa'u wad-dharra'u, ada satu lagi dalam surah Al-Baqarah ini. Apa dia perkataan itu? Wazulzilu. Mereka mendapat ujian, digoncangkan. Kegoncangan. Apa makna kegoncangan yang diterima oleh mereka ini? Jiwa mereka digoncang dengan perasaan takut dengan musuh. Diuji dengan berbagai-bagai ujian yang berat. Ya, kita takut COVID. Hari ini macam-macam version baru COVID-19. Dulu SOP mula-mula dulu. Jarak 1 meter ni antara perkara yang boleh kita jaga. Tapi hari ini, orang hantar barang melalui pembelian secara online, datang satu orang bagi barang dekat kita. Ada kes orang pegang barang yang dia beli tu, dia tak keluar rumah. Maka dia sudah terkena dengan COVID-19. Semakin lama semakin merasakan ujian kita ni semakin berat. Tapi adakah kita nak disamakan dengan takut orang Palestin? 6 jam sahaja boleh guna elektrik. Menangis seorang bapa yang tak ada kerja, ada sakit buah pinggang, ada keluarga, 6 jam saja boleh guna elektrik. Kita PKP, pakailah elektrik. Malam boleh buat audio kuliah lagi. Allahu Akbar. Sebab itu kita baca ayat-ayat ini, tengok masalah orang lagi ni. Maka sebab itu kita kena ingat, nak masuk syurga Allah ini, Allah akan uji kita. Cuba, tapi jangan takut. Setiap ujian dan cubaan itu sesuai dalam keadaan kita, keadaan iman kita. Jangan takut. Jadi bagaimana orang Palestin, orang Syria, itulah kehebatan umat Islam di Palestin. Akhirnya mereka hidup dalam perjuangan
sehingga mereka hanya nampak kehidupan akhirat setiap hari, sehingga berbondong-bondong pemudanya bercita-cita untuk mati syahid. Kita, pemuda-pemuda kita tak sampai tahap tu lagi. Termasuk saya bercakap pada malam ini. Tuan-tuan muslimin muslimat dan sekalian, kita pergi jauh lagi. Mari kita tengok satu hadis sahih. Al-Khabbab bin Al-Arrad menceritakan kepada kita semua. Ya. Pada suatu hari mereka diuji dengan ujian yang berat. Maka dia pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak mohon pertolongan?" Sama macam suratul Baqarah. Para sahabat bertanya kepada Allah, "Mata nasrullah?" Bila nak datangnya pertolongan Allah ni, ya Rasulullah? Kenapa engkau tak berdoa, wahai Rasulullah? Cuba tengok sesuai dengan apa yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna man kana qablakum kana ahaduhum." Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu semua, yud'u min syaru ala mafriki ra'sihi fayakhlusu ila al-qadamaihi. Masya Allah. Kamu tahu tak, orang-orang sebelum kamu ni apa yang terkena kepada mereka? Yud'u min syaru, mereka digergaji, ala mafriq ra'sihi, daripada kepala ni, fayakhlusu, terbelah, ila al-qadamaihi, belah sampai kedua kaki. Belah dua. Bukan ada ubat bius, digergaji hidup-hidup. Tu Nabi bagi tarbiyah pada para sahabat. Mana pertolongan Allah ya Rasulullah? Kamu tahu tak kehidupan para orang-orang yang berjuang sebelum kamu ni? Apa yang ujian mereka terima hidup-hidup? Yud'u min syaru, gergaji hidup-hidup daripada kepala sampai kaki, belah dua. Tapi Nabi sebut, apa pendirian orang yang digergaji hidup-hidup itu? Dengar ayat ini baik-baik. La yasrifuhu zalika an dinihi. Allahu Akbar. Namun hal itu tidak memalingkannya dari agama yang dipeluknya. Allahu Akbar. Istiqamah. Istiqamah. La yasrifuhu zalika an dinihi. Sedikit pun tak berganjak meninggalkan agama Allah ini. Nabi cerita pada para sahabat lagi. Wa yumshatu bi amshati al-hadidi ma baina lahmihi wa azmihi. Ya Allah, ini lagi dahsyat. Ada di kalangan mereka wa yumshatu bi amshati al-hadid. Tubuh mereka ni, badan mereka ni ditanggalkan pakaian, kemudian disikat dengan sikat daripada besi. Sikat. Kita ada sikat di rumah, tengok sikat. Kita guna sikat rambut. Para sahabat diceritakan oleh Rasulullah, orang yang berjuang sebelum mereka itu, ada yang disikat. Maknanya diguna satu perkara seperti sikat, dicucuk ke badan mereka, dikikis daging mereka. Sampai mana? Ma baina lahmihi wa azmi, sampai bercerai daging dan tulang. Kita lain kali pergi beli daging segar, tengok lembu, tinggal tulang. Ada orang jual daging segar, ada jual daging cincang. Cuba tengok orang yang mengusahakan daging segar tu, dia gantung tulang belulang yang telah dikikis. Jadi lain kali beli daging segar, tengok daging tu, ingat malam ni punya cerita. Orang-orang sebelum Rasulullah, para sahabat diceritakan kena kikih. Tadi kena gergaji, ni kena kikih. Hidup-hidup. La yasrifuhu zalika an dinihi. Masya Allah. Nabi ulang balik. Namun hal itu tidak menjadikan mereka berpaling dari agama. Adakah ini cerita dongeng? Adakah ini kisah yang nak melegakan para sahabat? Tidak sama sekali. Rasulullah SAW tidak akan berbohong dengan para sahabat. Allahu Akbar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi. Dengar baik-baik. Wallahi
la yutimannallahu hadzal amra. Demi Allah, Allah benar-benar akan menyempurnakan perkara agama ini. Kalau kita sabar ya, Allah akan bantu, itu maknanya. Hatta yasira ar-raqibu min Sana'a ila al-hadr maut. Sehingga orang yang naik kenderaan dari Sana'a. Sana'a ni tanah Arab, suatu tempat Sana'a. Berjalan ke tempat Hadramaut di Yaman. Perjalanan tu dulu, zaman ketika itu, penuh dengan pancaroba. Kalau berjalan kabilah-kabilah, mereka diancam dengan penculikan, rampasan harta, pembunuhan. Tak aman jalan. Tapi Nabi kata apa? Kalau kita sabar, Nabi bagi contoh, sampai Allah akan sempurnakan perkara agama ini, ya, sehingga Nabi cerita pada para sahabat, masa tu orang takut dengan perjalanan daripada Sana'a ke Hadramaut. Nabi kata, orang yang naik kenderaan Allah akan selamatkan dengan keamanan, tidak ada rasa takut lagi selepas itu. Maknanya Allah petanda tolong kita. Allah hilangkan rasa takut. Kalau takut pun pada zaman itu, Nabi kata, kalau takut pun ketika itu, la yakhafu illa Allah wa zi'ba ala ghanamihi. Kalau orang takut pun takut serigala dan kambingnya ditangkap dengan serigala je. Tinggal takut itu je. Maknanya tak ada penyenayah dah. Kalau kita terus bulat tekad kita bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan datangkan pertolongan. Itu janji. Sampai perjalanan yang penuh dengan cabaran tu, Nabi kata tak ada dah orang akan berani. Allah akan letakkan keamanan. Kalau nak takut pun takutlah kok pengembala bawa kambing, bawa lembu, ada serigala tangkap. Tu je. Masya Allah. Akhir sekali Nabi tegur para sahabat. Ambil teguran tu untuk kita. Nabi kata apa? Walakinnakum, tetapi kamu semua duk desak mana pertolongan Allah ni. Saya dah teruk ni. Ya Rasulullah, mata nasrullah? Mana pertolongan Allah ni? Nabi kata apa? Walakinnakum, tapi kamu semua ni qaumun tasta'jilun. Kamu ni kaum yang kopoh, tergesa-gesa. Jadi kita ingat baik-baik. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah 214, kita sabar. Allah kata apa? Ala inna nasrullahi qarib. Allah dekat dengan hamba yang diuji. Jangan takut. Istiqamahnya kita dengan ucapan yang Nabi sebut, kena gergaji, kena tanggal daging daripada tulang. Dengar apa Nabi kata, orang-orang itu la yasrifuhu zalika an dini, sesekali tidak akan meninggalkan agama. Ada orang dia bunuh diri, itu kira tinggal agama. Ada orang dia kata, apa ni ya Allah nak bagi ujian pada kita lagi ni? Lepas satu. Udahlah saya hilang kerja, contoh. Kena pula COVID. Hilang ahli keluarga. Apa lagi? Kita jaga-jaga jangan sampai tahap tu. Kita berdoa. Kalau kita jumpa orang macam ni, kita berdoa, ya Allah beri dia kesabaran. Apa lagi Allah nak uji saya ni? Pegang. Jangan berganjak. Dan satu lagi sikap kita. Sepanjang menerima ujian ini. Jangan jadi kaumun tasta'jilun. Jangan. Kaum yang gopoh, tergesa-gesa, semua nak cepat. Semua nak cepat. Semua salah orang. Tak ada yang nak salahkan diri sendiri. Habis tulis dalam Facebook, dalam Instagram, WhatsApp, duk cakap kelemahan sistem, kelemahan itu, kelemahan ini, maki, hamun. Masya Allah. Sebab itu perlu jawab. Kalau ada komen-komen begini, tak perlu jawab. Kalau kita jawab, maknanya kita termasuk di kalangan orang yang tidak berilmu. Maka kita tak boleh layan orang yang beremosi begini. Jadi kita pun jangan layan orang yang beremosi, dan jauhilah sikap beremosi sehingga keluar kata-kata yang tidak baik dalam tulisan, dalam tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullahi sekalian. Sebab itu balik nanti tadabburlah surah Al-Baqarah ayat 214. Ujian ni apa dia? Ujian ni untuk orang Melayu lah malam ni. Apa itu ujian?
terus mencuba, semangat mesti kuat dengan azam, berani dan cekal. Itu tabah dalam Dewan Bahasa dan Pustaka. Tabah memang betul yang Nabi sebut pada sahabat, ceritakan kepada para sahabat orang yang sebelum, memang tabah, cekal, tak gentar, berani dengan ujian-ujian, dan yakin Allah akan beri yang sesuai dengan kita, dengan keimanan kita. Kita tak akan sampai digergaji, ditanggalkan daging kita ini. Maka kita bersyukur, sabar kita. Maka Allah janji kita akan mendapat kemenangan selepas itu, insya-Allah. Tuan-tuan, muslimin muslimat rahmatullahi sekalian. Bila kita diuji, saya ingin panjang-panjangkan apa yang perlu kita lakukan. Kita kena pertama sekali muhasabah diri. Muhasabah. Ya, walaupun kita baca macam-macam teori COVID-19 ni satu konspirasi, tapi kita pegang satu, biiznillah, izin Allah. Kalau Allah tak izin, siapa pun yang merancang tidak akan diizinkan, tidak akan berlakulah perkara itu. Jadi semuanya atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kena kembali beristighfar. Saya nak ambil contoh sikap Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika menghadapi musibah bencana. Yang pernah berlaku ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz, berlaku satu gempa bumi yang kuat sehingga menggegarkan bandaraya Damsyik atau Damaskus. Di manakah tempat itu sekarang? Syria. Dulu itu adalah kawasan di bawah penguasaan umat Islam Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tiba-tiba berlaku satu gempa bumi yang kuat di Damsyik. Cuba tengok khalifah yang hebat ini, yang dekat dengan Allah. Dia terus melakukan 3 perkara. Pertama, tulis surat. Hantar kepada semua gubernur. Macam Perdana Menteri, hantar surat kepada semua menteri besar. Ingatkan semua gubernur-gubernur dia, semua gubernur seluruh jajahan penguasaannya mengatakan, sesungguhnya gempa bumi ini adalah suatu amaran Allah dan ujian Allah kepada hamba. Itu kena keluar dulu. Ribut ke, hujan lebat ke, tanggal atap ke, tayar pecah ke, masuk COVID-19 ni, ingat, ini satu peringatan Allah kepada kita. Maka sebab itu apa nak buat? Umar bin Abdul Aziz yang kedua, dia arahkan rakyatnya keluar beramai-ramai ke tanah lapang, kemudian lakukan munajat. Kita tak adalah sampai nak keluar beramai-ramai nak hilangkan COVID ni. Buat di rumah. Solat. Jangan kurangkan solat-solat sunat kita. Buat. Ini khalifah ni dia sarankan gempa bumi yang kuat ni kita keluar beramai-ramai tetapkan satu tanah buat solat hajat. Ini kita buat solat hajat. Kemudian Umar bin Abdul Aziz menasihatkan orang yang berharta boleh bantu. Bagaimana? Keluarkan sedekah. Kerana sedekah atau infak ini merupakan cara untuk Allah menghantar pertolongan, mengangkat musibah yang ditimpakan pada umat. Ingat, bila kita berinfak dalam PKP ni, itu satu cara untuk kita doa pada Allah angkat COVID-19 ni daripada bumi Malaysia yang bertuah. Masuk negara umat Islam, saudara-saudara kita yang lain dan sebagainya. Dan yang ketiga, yang ini penting, ini amalan roh kita. Umar bin Abdul Aziz memerintahkan semua rakyatnya menyebut dan mengamalkan doa istighfar yang dibaca oleh 3 orang Nabi. Kita jangan berungut. Jangan mengungut ni. Istighfar, dosa kita banyak. Jadi Umar bin Abdul Aziz ajar kita 3 istighfar Nabi yang ada dalam Al-Quran. Pertama, doa istighfar Nabi Adam AS. Dia duduk dalam suratul A'raf ayat 23. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sadaqallahul azim. Suratul A'raf ayat 23.
Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika Engkau tak ampunkan kami, tak mengasihani kami, dan nakunanna minal khasirin, maka kami akan termasuk di kalangan orang yang rugi. Jadi saya pernah dengar doa ni Ustaz? Ya, pernah dengar. Malam ni kita tahu ini doa istighfar Adam AS. Dia duduk dalam surah Al-A'raf ayat 23. Kedua, bacalah doa Nabi Nuh AS. Dia duduk dalam surah Hud ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Shadaqallahul azim. Doa Nabi Nuh yang dirakam bermaksud, dan jika Engkau tidak mengampuni dosaku dan memberi rahmat kepadaku, nescaya jadilah aku dari orang-orang yang rugi. Surah Hud ayat 47. Saya pernah dengar Ustaz. Ya, pernah dengar. Ni doanya. Tahu mana datangnya doa itu. Duduk di mana? Dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, kita baca doa Nabi Yunus seperti yang disarankan oleh Umar bin Abdul Aziz. Duduk dalam surah Al-Anbiya ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Shadaqallahul azim. Ini doa Nabi Yunus ibnu Matta, seorang nabi, seorang rasul, merasa kecewa dengan umatnya yang tidak menerima apa yang diserunya, maka dia buat keputusan, saya tinggal ke tempat inilah. Jangan kita putus asa. Lalu Nabi Yunus naik sebuah bahtera atau kapal yang besar. Akhirnya ringkas ceritanya, kapal itu dilambung ombak. Akhirnya dia telah dicampakkan ke laut untuk mengurangkan beban kapal itu. Akhirnya Nabi Yunus telah ditelan oleh ikan nun. Baca Al-Quran. Surah Al-Anbiya ayat 87. Berapa lama Nabi Yunus duduk dalam perut ikan. Ini zikir dia. Tiada Tuhan melainkan Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang yang menzalimi diri sendiri. Ngaku sajalah. Hamba Allah yang bernama Suhaimi bin Latif ni sebagai contoh, banyak dosa. Bila berlaku apa-apa, istighfar. Para Nabi menunjukkan jalannya pada kita, ikut aja. Maka kita amalkan seperti yang disuruh oleh Umar bin Abdul Aziz. Doa istighfar Nabi Adam AS, doa Nabi Nuh AS, dan doa Nabi Yunus AS. Akhirnya Nabi Yunus telah pun diberi rahmat oleh Allah, keampunan, dan dikeluarkan, dimuntahkan oleh ikan yang menelannya itu di sebuah pantai. Akhirnya dia bergerak menjalankan kerja dakwah. Ini contoh yang mesti kita ambil. Banyakkan istighfar. Tuan-tuan muslimin, muslimat rahmatullahi sekalian. Apa lagi kita nak buat? Ustaz, saya sempit rezeki sepanjang PKP Ustaz. Ya, saya faham. Hari ni ada orang jumpa saya, Ustaz. Ni satu ibu, suami kerja restoran tak buka. Apa nak makan? Anak ada di rumah. Itu masalah orang ni. Ada orang umur 70 tahun dah tak boleh kerja dah. Duduk seorang diri, seorang lelaki, umur 70 tahun lebih. Apa nak makan di rumah? Baik. Untuk kita yang ada dalam kuliah pada malam ni, ada 4 perkara yang boleh mendatangkan rezeki. Tercatat dalam kitab Zadul Ma'ad jilid yang keempat, muka surat 378. Disebut oleh Asy-Syaikh Ibn Qayyim rahimahullahu anhu. Apa kata Syekh Ibn Qayyim? Buat 4 perkara ini yang boleh mendatangkan rezeki pada kamu. Wa arba'atun tajlibu rizqa. Ada 4 perkara yang boleh membawa rezeki kepada kamu. Pertama, qiyamul laili. Istiqamah kita mendirikan qiyamul lail, solat malam. Itu yang pertama. Kedua, wa kasratul al-istighfari bil ashari. Banyakkan istighfar, macam yang kita baca yang disebut oleh Nabi Adam, Nabi Nuh, amalkan. Nabi Yunus. Tapi
disebut di sini tempat istighfar yang terbaik itu, ya betul lepas solat, tapi tempat yang terbaik di mana? Ashar, di ashar, waktu sahur. Mana waktu sahur? Mudah aja. Cuba tengok dan ingat semula bulan Ramadan atau kita nak buat puasa sunat. Pukul berapa makan sahur? Pukul 3. 3 bukan sahur. Boleh juga beribadah situ, tapi Al-Quran sebut spesifik nak minta ampun tu waktu sahur. Kita makan sahur pukul 5, 4.30, pukul 5, 5 suku. Subuh sekarang nak masuk dekat pukul 6, 5.30. Tu waktu sahur belaka tu. Jadi orang yang nak berpuasa ni jangan makan saja. Kita bila sebut sahur ingat makan aja. Padahal sahur itu disebut dalam Al-Quran, posisi ada hambaku yang minta ampun waktu sahur. Betul kata Ibn Qayyim, selari dengan Al-Quran, datangkan rezeki dengan cara banyak istighfar waktu sahur. Yang ketiga, wa ta'ahudus sadaqati, membiasakan diri kita dengan sedekah. Sedekah ni dia tak perlu banyak, kita pun perlu. Tapi sedekah yang terbaik itu apa? Di saat kita memerlukan, di saat kita kesempitan, kita kekal biasa mengeluarkan infak, tolong orang. Allah perhati kita. Dan yang keempat, perkara yang boleh mendatangkan rezeki, kata Ibn Qayyim, wa zikru awalan nahari wa akhiruhu, banyakkan berzikir di awal pagi dan petang. Zikir. Jadi hari ini kita mesti perhebatkan masa dan kesempatan kita di rumah. Tarbiyah diri. Dengan 4 perkara ini, ya, sedekah macam mana Ustaz tak boleh keluar. Kita ada sedekah secara online. Ya, kita boleh laksanakan RM10, RM20. Orang tak tahu lagi kita untung di sisi Allah SWT. Jadi amalkan 4 perkara yang boleh bawa rezeki. Kemudian saya nak tambah lagi bekalan sebelum kita tidur malam ni. Ustaz, saya susah Ustaz. Apakah saya ni boleh cerita dekat orang? Boleh cerita, tak ada masalah. Mungkin orang boleh bantu kita. Tapi cuba tengok pandangan Imam Syafi'i. Saya ambil daripada kitab Manaqib Asy-Syafi'i jilid yang kedua, muka surat 188. Imam Syafi'i rahimullahu anhu berkata, Jauharul mar'i fi salasi. Kemuliaan jiwa seseorang itu ada 3 perkara. Kalau nak tahu kita ni mulia jiwa kita, kata Imam Syafi'i, imam yang kita kasihi ni, ada 3 perkara yang mesti berlaku dalam hidup kita. Pertama, kitmanul fakri hatta yazunan nasu min ifatika annaka al-ghaniyun. Kata Imam Syafi'i, kalau nak jiwa ni mulia di sisi Allah, pertama, kitmanul fakri, sembunyikan kefakiran. Sehingga orang lain menyangka bahawa engkau berkecukupan. Allahu Akbar. Sebab itu, antara sifat terpuji ni, kita tak mengeluh, tak cerita masalah kita pada orang. Kita susah, tapi kita makan tak? Makan lagi. Ada apa benda di rumah, boleh makan, boleh masak air, boleh tidur lena lagi. Jadi tak apalah saya mengadu pada Allah sajalah. Itu maknanya ada ciri-ciri kitmanun fakri. Dia sembunyikan kefakiran sampai orang pun tak tahu dia susah. Dia usaha dia di situ. Mulia orang ini. Yang kedua kata Imam Syafi'i, kemuliaan jiwa seorang itu terletak di mana? Wa kitmanul ghadabi hatta yazunun nas annaka radha. Dia ni menyembunyikan kemarahan. Wa kitmanul ghadab, menyembunyikan kemarahan sehingga orang lain sangka dia ni redha, tak marah, sabar. Padahal dalam hati dia orang hentam dia, orang maki dia. Tengok hari ni mufti wilayah orang maki. Tapi nasib baik orang ini minta maaf secara live juga, kita kena terima. Orang ni dia terbabah sikit. Jadi jangan panjang-panjangkan itu, tapi kita nak bagi contoh lah. Yang kita ambil contoh, orang dia dah minta maaf, kita terima. Kita ambil contoh, nasihat diri kita. Jangan marah sampai tahap buat rakaman ni. Bahaya tu. Sabar. Sampai orang tengok kita ni hebat ni, padahal dalam hati ni dah ada incredible haq kata. Dan jadi orang hijau kan. Sabrun jamilun. Sembunyikan kemarahan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga kata Imam Syafi'i apa?
wa kitmanun syiddati hatta yazuna an-nasu annaka mutana'immu. Orang ini menyembunyikan penderitaannya sehingga orang-orang lain menyangka dia penuh dengan kenikmatan. Tak ada mengadu, dia susah orang tengok dia ni nampak steady je. Ya, Allah aja yang tahu. Menyembunyikan syiddati. Termasuklah kita jangan seronok sangat duk tayang dalam Facebook, saya ni ada kencing manis, saya ni. Sebenarnya penyakit-penyakit kita ni jangan habaq kat orang. Sebab apa? Kita nak sampai makam orang yang hebat ni, kata Imam Syafi'i, sembunyikan. Sedar-sedar, Syekh ni lama tak ada. Kalau orang tahu tu di mana dia selidik, itu tak apa. Bagi saya lah. Saya doakan lah, tuan-tuan doakan. Kalau besok saya dah tak ada lama dalam kuliah ni, tanyalah. Saya insya-Allah kot nak pegang kata Imam Syafi'i ni, tak mau habaq kau orang lah, biarlah. Besok dengar Ustaz Sami meninggal dunia, doa saja baik-baik aja. Itu saja. Maafkan saya, ampunkan dosa kalau ada sebarang kesilapan. Tonton bagi tahu orang, jumpa, ingat, kenal Ustaz Sami, kenal. Dia meninggal dah. Dia sampaikan pesanan, ampun dan maafkan dia kalau ada kekurangan dan kesilapan. Itu saya pesan pada tuan-tuan. Nah, tak tahu tuan-tuan, kita tak tahu. Esok kita ada lagi ni, kita tak tahu. Saya beranggapan kuliah malam ni kuliah terakhir. Tak tahu. Orang kena COVID. Nazak, sehat. Orang sehat walafiat ni kena ingat baik-baik. Besok belum tentu dia ada lagi. Tuan muslimin, muslimat rahmatullah sekalian. Ingat, saya nak tutup kuliah malam ni ya. Hampir 40 minit ya. Kata-kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Mukjizat Sabar dalam Al-Quran. Ini ada satu soalan ni, Khusyari Saifuddin. Ustaz, macam kami yang tak bersahur ni, dan tiada pula sesuatu nak makan saat berbuka, adakah puasa itu dikira? Baiklah. Sahur ni perkara yang dikatakan, perkara yang dituntut, tak sampai wajib. Ya. Cuma niat tu yang wajib. Niat tu waktu malam untuk puasa wajib. Allah. Hebat Tok Guni Aziz. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'anhu. Ya Allah, pertemukan kami dengan para nabi, orang saleh, para tabi'in, termasuklah tuan guru kami, almarhum tuan guru ni Abdul Aziz bin Ahmad. Ni dah meninggal. Saya akan terus membawa kata-kata hebat beliau. Bangun tengah malam, duduk istighfar paling kurang, malas sangat nak solat, istighfar, tidur balik. Jadi bila tak pakai sahur ni rugi lah. Puasa boleh jalan. Dalam bab berbuka puasa, Syekh tu tanya saya lah secara online. Buka puasa ni tak ada apa nak makan. Tuan-tuan, ini kira tahap orang susah sangat ni. Saya teringat Nabi tak ada apa nak makan, dia tetap buka puasa dengan air kosong. Jadi buka puasa ni segera. Jadi ini fiqh puasa ni kita boleh bincang lagi panjang pada masa-masa yang akan datang insya-Allah. Jadi saya nak bawa kesimpulan pandangan Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Tak ada kesimpulan daripada Suhaimi bin Latif. Saya nak bawa kesimpulan daripada orang alim untuk saya sendiri dengar apa saya cakap. Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Mukjizat Sabar dalam Al-Quran. Kata Syekh Qaradawi mafhumnya, sabar ini mesti kita beramal penuh keyakinan. Beramal penuh keyakinan bahawa kemudaratan dan ketaatan itu akan memberi manfaat. Di saat kita ditimpa musibah ni, ujian, taat kita ada manfaat. Kata Syekh Qaradawi, sabar juga disebut
sebagai penolong agama dalam menundukkan nafsu dan sifat kemalasan. Jadi tuan-tuan, ujian ni sebenarnya adalah penentu darjat keinsanan. Allah nak tengok suami bin Latif ni pandai cakap ni. Test dia sikit. Tapi kita doa, ya Allah, jangan bagi saya ujian yang saya tak mampu nak memikul. Tuan-tuan muslimin muslimat dan sekalian, kita tak tahu bila COVID-19 ni akan tamat. Tapi yakinlah, kalau Allah kata esok pagi subuh COVID ni tak ada, boleh berlaku, tiada yang mustahil di sisi Allah SWT. Sebab itu, yang terakhir, amalkanlah doa-doa yang diajari Rasulullah SAW, mengelak ujian yang kita tak mampu, dengan ucapan yang Nabi ajar, Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiun alim. Ya Allah, aku minta berlindung daripada sebarang kemudaratan di antara langit dan bumi. Ini jadi amalan di lidah kita pagi petang. Kemudian pesan pada anak-anak kita, selain pada bacaan doa ini, baca lagi Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dirakam dalam suratul, tak silap saya surah Ali Imran ayat 173. Kalau silap saya minta maaf. Tapi amalan ini adalah amalan para nabi ketika menerima ujian. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tambah satu lagi. Syukurlah Allah untuk tempat saya bergantung dan minta tolong. Wala hawla wala quwata illa billah. Ya, ini jadi amalan jilidah zikir pagi petang. Ada banyak lagi doa yang boleh kita sebut pada malam ini. Maka cukup sekadar ini. Ya, saya dijanjikan jangan lebih 40 minit Ustaz. Ya. 45 minit. Terima kasih atas jemputan kepada saudara Abu Bakar yang sanggup mengundang saya pada malam ini. Yang kedua, saya mohon maaf sebarang kesilapan. Kalau ada para asatizah yang mendengar pada malam ini, ada kesilapan ni Ustaz Suhaimi ni, terus hubungi saya, betulkan saya. Dan saya minta pada tuan-tuan, marilah kita sama-sama mengamalkan apa yang disebut pada malam ini, jadikan dia satu azimat supaya kita dipilih oleh Allah satu hari nanti menjadi manusia yang masuk syurganya satu hari nanti di sisi para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, orang-orang alim yang kita cintai. Kita berada di sana bersama ahli keluarga kita satu hari nanti. Syukran jazilan. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin wa aqibatul lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah. Ya Allah, redhalah kami, keluarga kami masuk syurga-Mu ya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Minta perlindungan daripada azab kubur ya Allah, azab jahannam-Mu ya Allah. Rabbi habli min ladunka zuriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, kurniakan kami zuriat yang baik sepanjang cuti ini, biar kami tarbiyah anak-anak kami, jadikanlah mereka anak yang baik. Kabulkan doa kami ya Allah. Allahumma ja'alni muqimus salah wa min zuriyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan kami ini orang yang istiqamah dengan solat, begitu juga dengan zuriat kami ya Allah. Rabbana ghafirli, ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami. Wali-walidayya, dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, sama ada yang masih hidup ataupun telah meninggalkan kami. Walil mukminin, dan dosa orang-orang mukmin yang lain yang kami kenali atau tidak kami kenali, ampunkan kami semua ya Allah. Yauma yaqumun hisab, di hari tegaknya pembalasan. Rabbana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan isteri dan anak-anak kami ini penyejuk mata memandang kami. Jadikanlah kami ini pemimpin orang-orang yang bertakwa. Allahumma atina nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, kurniakan kami ketakwaan, sucikanlah kami. Engkau lah yang selayaknya menganugerahkan ketakwaan itu pada kami ya Allah. Allahumma arina haqqan haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kami yang hak itu hak, yang betul itu betul. Cenderungkan hati kami untuk mengikuti yang benar. Wa arina batilan batila warzuqna tiba'ah. Warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kami yang batil itu batil. Jauhkan dan cenderungkan hati kami untuk meninggalkan kebatilan itu. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah, beri kami dan keluarga kami kesudahan hidup yang baik. Warzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Beri kesempatan untuk kami taubat nasuha sebelum kami menemui kematian.
Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah Tuhan yang bersifat membolak-balikkan hati, sabbit qulubana ala dinik, tetapkan hati kami pada agamamu ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal azabil qabri wa min azabi jahannam, ya Allah minta perlindungan daripada azab kubur dan azab jahannam. Wa min fitnatil mahya wal mamat, minta perlindungan daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Wa min syarri fitnatil masihud dajjal, ya Allah minta perlindungan daripada jahatnya fitnah al-masihud dajjal. Allahumma inna zalamna zulman katsira, ya Allah kami ini banyak menzalimi diri kami sendiri. Wa la yaghfiru dzunuba illa anta, tiada yang boleh mengampunkan dosa kami melainkan Engkau ya Allah. Faghfir lana, ampunkan kami ya Allah. Warhamna, rahmatilah kami ya Allah. Inna antal ghafurur rahim. Sungguh Engkau ya Allah bersifat Maha Pemurah lagi Maha Penyayang lagi Maha Mengampun. Fatirus samawati wal arda, ya Allah Engkaulah Tuhan yang memiliki langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, Engkaulah ya Allah wali pelindung kami dunia akhirat. Tawaffana muslimah, matikanlah kami semua sebagai seorang muslim. Wa alhiqna bis solihin, masukkanlah kami di kalangan orang-orang yang soleh. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa adkhilna jannatal ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya ghafur ya rahman ya rahim. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.